Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadis yang keempat di dalam kitab Taharah daripada kitab Bulughul Maram, yang mana dihimpun hadis-hadisnya oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang keempat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus, akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim wa Ibn Hibban. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila air itu dua kullah, orang Melayu ni panggil kolah kot, kullah, maka ia tidak menanggung kekotoran ataupun najis. Dalam riwayat yang lain disebut lam yanjus, maka ia tidak najis. Lam yahmilil khabath, maksud ia tidak menanggung khabas, yakni perkara yang kotor ataupun keji. Dalam riwayat yang lain, idza kana ma'ul qullatain lam yanjus, jika air itu dua kolah maka ia tidak najis. Hadis ini diriwayatkan oleh empat katanya, iaitu An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bila disebut empat, dia maksudkan empat orang tu. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan juga oleh Al-Hakim, dan disahihkan juga oleh Ibnu Hibban. Hadis ni adalah satu hadis yang menjadi polemik panjang, khilaf yang panjang di kalangan ahli-ahli fiqh. Bukan saja di kalangan ahli-ahli fiqh, bahkan sebelum ahli fiqh telah berselisih pandangan yang begitu panjang di kalangan ahlu hadis itu sendiri. Pertama, di dalam nak menentukan hadis ini sahih ke tak, satu perbahasan yang panjang. Walaupun kesimpulannya majoriti berpendapat hadis ini sahih. Kemudian berkhilaf pendapat di kalangan para ulama, adakah hadis ini Nabi SAW yang ucapkan, ataupun sebenarnya Abdullah ibnu Umar yang ucapkan, namun perawi daripada Abdullah bin Umar, iaitu anak dia Abdullah bin Umar ataupun Ubaidillah bin Umar, dua orang, salah satu daripadanya, mereka sangka Nabi kata dua perkara. Di kalangan para ulama juga ada yang berbincang, adakah hadis ni Nabi cakap merujuk kepada untuk diamalkan kena dua kolah,
ataupun sebenarnya Nabi menceritakan suatu kejadian. Kalau nak diandaikan Nabi cakap, Nabi ceritakan satu kejadian di mana kejadian tu kalau kebetulan dua kolah, lalu Nabi ulas dah ayak dua kolah, tak najis lah. Bukan Nabi bermaksud dua kolah, tetapi baginda nak maksud air itu, maksudnya air itu, air yang dua kolah tu tidak najis. Ulasan itu tidak berkaitan dengan dua kolah, tetapi air yang berkenaan yang diulas. Yang akhirnya ialah ada yang berpendapat bahawasanya air ini merujuk kepada jumlah yang banyak. Kita bincang, kita lihat kepada perbahasan ulama. Saya ni sebenarnya tuan-tuan, pasal minggu lepas saya kata siapa tak, jangan tak mai, jadi saya kena mai kau. Saya ada bertigo atau bertigo, saya nampak tak sama. Saya doktor suruh rehat, tapi dah janji nak kena mai. Pagi esok saya kena pergi Indonesia pagi-pagi. Mai juga. Jadi kalau saya cakap tu tuan-tuan tak faham, saya tanya. InsyaAllah dia faham lah. Okey. Pertama hadis ni saya nak sebut rawi dia dulu. Riwayat 4 orang tadi. Dan 4 orang tadi meriwayatkan hadis ni, dan hadis ni disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan saya telah sebut tentang Muhammad bin Ishaq Al-Khuzaimah yang merupakan antara tokoh hadis besar. Cuma Ibnu Khuzaimah apabila dia kata sahih, orang taklah pegang hak sahih dia tu macam Al-Bukhari kata, kerana kadangkala ada tasahul, ada bermudah-mudah juga oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian dia katakan disahihkan oleh Al-Hakim. Tuan-tuan akan dengar kitab disahihkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim. Apabila mereka sebut Al-Hakim, mereka masukkan Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi. Dia ini terkenal sebagai satu orang. Dia lahir pada tahun 321 Hijrah dan dia meninggal pada tahun dia meninggal pada tahun 405 Hijrah. Al-Hakim An-Naisaburi banyak karangan dia dalam hadis, dalam apa. Dia ni dikatakan mempunyai naz'atut tasyayyu'. Sebahagian ahli ada macam pro Ali sikit. Kadang-kadang dia ni hadis-hadis dia ni dia pro Ali sikit. Bukan dia buat hadis, tapi maksudnya dia dalam pendirian dia tu macam-macam perbahasan ulama tentang diri dia. Walau bagaimanapun dia imam yang thiqah. Dia ada kitab yang terkenal, Al-Mustadrak Al-Hakim. Al-Mustadrak Al-Hakim, dia kumpulkan dalam kitab itu hadis-hadis yang pada sisi dia sahih, memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, atau syarat Bukhari ataupun syarat Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tak meriwayatkannya. Jadi kononnya dia nak ambil hadis-hadis yang mana Bukhari dan Muslim tak riwayat, sedangkan syarat dah cukup, dia masuk dalam kitab dia Al-Mustadrak. Sebahagian hak dia sebut betul, sebahagian hak dia kata tu tak betul. Ulama-ulama kritik kerana apa yang dia katakan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim tu kadang-kadang tidak memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Syarat Bukhari dan Muslim. Sebab itu maka Al-Imam Az-Zahabi, kita akan tengok dalam hadis dia akan sebut sahahul Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi, disahihkan oleh Hakim, dipersetujui oleh Az-Zahabi. Imam Zahabi dia semak balik Hakim kata sahih tu. Sebahagian dia setuju, sebahagian dia tak setuju. Ni dalam ilmu hadis saya sebut secara umum lah, tak membagi dalam. Seorang lagi yang dia katakan sahih, kata hadis sahih, nama dia Ibn Hibban. Ibn Hibban merupakan jago hadis. Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti yang merupakan alim besar dalam hadis. Dia ada kitab Sahih Ibn Hibban. Al-Hakim tadi ni juga ambil hadis daripada Ibn Hibban.
Dia ada Sahih Ibn Hibban, tapi Sahih Ibn Hibban ni terkenal juga dengan tasahul. Tasahul dia maksud dia memudahkan, kata bagi darjat sahih kadang-kadang belum lagi sampai standard sahih yang sepatutnya. Kadang-kadang betul dia kata, cuma kadang-kadang terlalu cepat sangat kata sahih, belum cukup syarat. Mungkin kita heran, habis mereka tak tahu kan syarat sahih? Mereka tahu, cumanya hadis sahih ni kena dengar pelan-pelan baru faham. Hadis sahih ni dia nak kena rawi tu thiqah, adil dia panggil. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabit. Apa yang sanadnya bersambung, yang diambil daripada adil lagi dhabit. Dalam nak tentukan rawi ni adil ni, boleh pakai riwayat dia ni kepada darjat sahih ni macam mana? Kalau orang tu terang-terang rawi hak besar-besar, siqatus hafiz, siqatus jelas, tak apalah. Hak orang hak tak apa nak pasti ni, siqah tak siqah. Yang ni lah yang kadang-kadang menyebabkan ada rawi kata sahih, ada rawi kata tak sahih, ada rawi kata yang ni tak sampai lagi. Itu kadang-kadang menyebabkan berlaku perbezaan kedudukan hadis, di samping sebab-sebab yang lain yang nanti kita akan bicarakan satu demi satu. Saya sembang hak tu panjang hak lain duk tengok lambat lagi ni ya. Kita ringkaskan. Okey, hadis ni dia kata apa? Bila air itu berapa kolah? Berapa kolah? 2 kolah, tak najis. Tak najis. Tuan-tuan pernah dengar cerita 2 kolah ni? Pernah dengar tak? Okay. Hadis tak pernah dengar tak cerita hadis 2 kolah ni? Pernah dengar tak orang cakap 2 kolah, 2 kolah? Oh, tuan-tuan dia pelih mazhab lain. Ia adalah hadis yang dipegang di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ada orang tanya, apa hukum orang keluar mazhab Syafi'i? Saya tanya dia, nak tanya siapa? Tanya orang Palih kan? Tanya siapa? Dia kata orang yang keluar mazhab Syafi'i ni di Malaysia ni, kira orang ni teruk. Saya tanya dia, enta minat penyanyi, enta minat siapa? Dia kata saya minat Piramli. Enta keluar mazhab Syafi'i. Dia kata apa pula kaitan Piramli dengan mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i haramkan muzik. Enta dengar muzik, enta keluar mazhab lah. Oh, dia kata, nak, ni tak kira. Oh, tang enta tak kira, tang orang kira. Enta keluar boleh, pasal apa orang keluar tak boleh? Lawa. Tapi memang mazhab Syafi'i haramkan muzik. Yang mana tuan-tuan dengar, tengok Piramli pun, dia pun tu bukan mazhab Syafi'i. Dia keluar mazhab. Jadi kalau dia kata orang keluar, dia keluar. Okey. Daripada Abdullah bin Umar, hadis ni dia kata apabila air 2 kolah, hadis ni diamalkan di dalam mazhab Syafi'i. Hadis ni teras dipegang dalam masalah air, dalam masalah Syafi'i. Bila kita baca hadis ni, dia kata bila air 2 kolah, dia tak najis. Kita akan teringat kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita baca hari itu. Hari itu Nabi kata, inna ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air bersih, tidak dinajiskan ia oleh sesuatu. Dia tak habaq 2 kolah. Yang ni dia kata air tu 2 kolah tak najis. Hadis yang kita baca yang lepas tu hadis telaga apa? Telaga apa? Bi'ru Buda'ah. Jenis hebat, mengaji minggu ni lupa minggu lepas. Dalam hadis Bi'ru Buda'ah, Nabi kata air itu tahur,
dia tidak dinajiskan oleh sesuatu. Tapi hadis ni kata ayat kalau 2 kolah baru tak najis. Nampak macam bertentang tak? Nampak macam bertentangan. Jadi nak cari jalan macam mana nak damaikan 2 hadis ni. Sebahagian para ulama cari di kalangan khususnya mazhab Syafi'i, dia cari ruang bagaimana hadis ni kita nak damaikan. Bila hadis tu nampak bertentangan, kita kena cari jalan supaya dia dapat dipadankan. Ini dia panggil ilmu mukhtalaful hadis. Dia ataupun ikhtilaful hadis. Ikhtilaful hadis maksudnya ilmu yang membahaskan bila hadis tu bercanggah, kita nak kena cari jalan. Contoh saya nak pergi faham. Kita tengok ada 2 kenyataan. Kadang-kadang kenyataan bercanggah tapi hakikatnya tak bercanggah. Contohnya, mak kita kata kat anak dia, hang jangan keluar rumah. Satu lagi dia kata kat anak dia, hang tolong Ustaz pergi beli barang di kedai. Beli barang di kedai tu keluar rumah lah. Jadi macam mana nak damai? Tadi kata tak boleh keluar rumah, ni suruh orang pergi beli barang, keluar rumah lah. Jadi kita boleh damaikan. Mak dia akan kata, aku kata yang tak boleh keluar rumah pergi tak pasal-pasal. Keluar rumah ada pasal, tak apa. Jadi walaupun zahir bertentangan tapi dapat disatukan. Jadi ulama-ulama hadis bila tengok hadis bertentangan, dia kena ada syarat. Hadis tu mestilah dua-dua sahih dulu. Kalau tak sahih, kita buang je tak sahih tu. Bila dua-dua sahih tak sama pula, dia kena tengok. Mungkin hak ni cakap bab lain, hak ni cakap bab lain. Mungkin hak ni kata benda lain. Hang jangan mulai hari ni tengok TV. Tiba-tiba mak dia balik, dia kata, ni aku mau pukul 6 sekali hang tengok televisyen. TV. Tengok TV. Dia kata hari tu kata jangan tengok. Pukul 6 tu aku kecualikan sebab berita. Maksud arahan umum ada pengecualian. Yang hak larang awal tu larang umum, tapi ada taksis, ada pengkhususan. Ini pahala dalam ilmu hadis. Dia orang kata lagi, ulama-ulama hadis dan juga ulama usul bahas benda ni lagi. Dia kata kalau tak boleh nak damaikan, memang kok mana pun kita tengok duk bercanggah hadis tu, kita kena cari tarikh, cari hari bulan, cari dia punya tarikh dia. Bila hadis yang pertama, bila hadis yang kedua. Maksudnya hadis kedua akan membatalkan hadis yang pertama. Karena biasa kadang-kadang Nabi bagi arahan, keadaan berubah, Nabi bagi arahan yang baru. Mungkin nak cari tarikh tu banyaklah. Kadang-kadang dia tengok rawi ni masuk Islam bila. Kadang-kadang dia tengok tempat tu sebut di mana. Pada waktu haji Nabi mengarahkan. Kita tahu ni hadis yang akhir lah ni, sebab Nabi pergi haji pada akhir-akhir hayat dah. Umpamanya ini antara jalan yang mereka buat. Tapi kalau tak boleh nak damaikan, duk bercanggah aja. Ada ulama yang tarjihkan begini, ada yang tarjihkan begini, ambil yang ni. Ada yang kata idza tadaraba taqasata, apabila bercanggahan dua-duanya gugur, tak payah amalkan. Ini satu ilmu dalam fiqh. Jadi bila mengaji hadis, dia nak kena mengaji fiqhul hadis, fiqh hadis, karena hadis mempunyai fiqh dia. Okey, kita masuk kepada hadis yang sedang kita bincangkan ini. Hadis ni saya sebut mazhab ulama dulu tentang ayat. Yang pertama, mazhab yang kata air ni macam dalam hadis Abu Sa'id cerita Bi'ru Buda'ah tadi, telaga Buda'ah tadi.
apabila air itu tidak berubah dia warna, rasa, bau, maka air itu pure, air itu bersih, clean. Tak usah kira dia banyak mana pun, dia bersih. Sebab hadis Abu Sa'id, Nabi kata innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu bersih, tidak dinajiskan dia oleh sesuatu. Ingatlah dia tu. Kalau lupa lah, sebab tu dia tak bawa kitab. Ingat tak? Okey. Siapa pegang mazhab ni? Imam Malik. Ni pegang mazhab ni. Mazhab Malik, dia tak pernah kira dua kolah tak dua kolah, tak ada. Dia kira lagi tak berubah, setimba ke, sebaldi ke, secawan ke, lagi tak berubah. Kalaupun masuk najis di dalamnya, lagi ayat tu tak berubah. Tiga perkara tadi, rihuhu wa launuhu wa ta'muh, warna dia, bau dia, apa, warna dia dengan rasa dia, maka dia kekal sebagai air yang bersih. Kerana itu yang Nabi kata dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Demikian juga mazhab Hanbali dalam salah satu qaul daripada Imam Ahmad juga berpendapat dalam benda yang sama. Dapat tak tu? Ni bukan mengaji masyuk ni, dapat tu? Dia satu mazhab. Hadis ni sekali kita dengar apa dia nak jawab. Satu mazhab lagi ialah ada sebelum tu, mazhab Malik ni duduk di mana? Imam Malik ni duduk mana? Orang Kedah ke? Kan. Imam Malik orang mana? Di mana Imam Malik? Dia orang Madinah. Imam Malik adalah orang Madinah. Oleh kerana Imam Malik di Madinah, jadi fiqh ini fiqh yang dianggap Imam Malik pegang dan orang Madinah pegang lah semasa zaman Imam Malik. Maksudnya Imam Malik tak ada cerita dua kolah tak ada. Pasal apa sebut nama Imam Malik? Sekali saya akan sebut masalah yang berikutnya tentang Imam Malik. Satu lagi mazhab ialah mazhab Abu Hanifah. Dia nak macam mazhab dua kolah juga, tapi dia tak sebut dua kolah. Dia kata air itu hendaklah banyak. Bila dia akan masuk najis, dia banyak, dia tak berubah, baru dikira dia tak tanggung najis. Kalau dia sikit masuk najis, walaupun tak berubah, dia dikira najis. Banyak tu banyak mana? Banyak tu kata mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah dan dua Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ni dua jago dalam mazhab Hanafi. Dia kata kalau satu orang gerak di ujung ni air, tak sampai ke ujung sana. Faham tu? Maksud kalau kita bergerak air di sini, bukan pergi goncang macam ribut tu. Tu sampailah mana-mana pun kan. Maksud dia tepuk air di sini, bergerakkan air di sini, taklah sampai air apa dia punya pergerakan alunan air tu sehingga ke tebing sana. Kalau macam tu banyak katanya. Dia ukur pakai yang tu. Mazhab yang berikutnya, mazhab apa lagi tinggal? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kena pakai hadis dua kolah ni. Pasal ni hadis. Dan di sisi mazhab Syafi'i ya sahih. Habis tu hadis Abu Sa'id tadi kata air tak najis tu macam mana? Kata mazhab Syafi'i, hadis tu maksud ayat yang tak najis tu ialah ayat dua kolah lah. Ayat yang Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id yang kita baca itu, air itu bersih dan tidak dinajiskan oleh sesuatu tu, maksudnya air dua kolah.
Kalau air tu kurang daripada 2 kolah, masuk najis, tak berubah rasa, tak berubah warna, tak berubah bau, dikira najis. Kalau lebih daripada 2 kolah dan ke atas, bila campur najis tapi tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau, dikira bersih. Tapi kalau air berubah warna, berubah rasa dan berubah bau, najis ke tak? Najis. Tak kira lah 2 kolah ke, 2 sungai ke, tak kira. Hak tu ulama semua sepakat. Hak kata tadi tak kira 2 kolah pun, mereka tetap kata kalau ubah je memang najis. Cuma bab 2 kolah ni dibincangkan, yang pendapat dalam mazhab Malik, sikit pun kalau air campur najis tak berubah, tak najis. Tapi mazhab Syafi'i kata sikit kurang pada 2 kolah kena najis, kira najis. Sekalipun tak berubah warna, bau dan rasa. Demikian mazhab Abu Hanifah tadi yang dengan kadar yang saya beri. Apa alasan yang cuba dibawa oleh mazhab Syafi'i dalam hal ni? Alasan yang cuba dibawa oleh mazhab Syafi'i dalam hal ni ialah hadis tadi, hadis 2 kolah tu yang mensyaratkan 2 kolah. Kemudian hadis yang mana Nabi SAW suruh, kata idza staiqadha ahadukum min naumi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Bila satu orang kamu bangkit daripada tidur, jangan masukkan tangan dia dalam bekas sehingga dia basuh sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Hadis ni riwayat Bukhari dengan Muslim. Kata mazhab Syafi'i, pasal apa Nabi tak bagi masuk? Takut air tercemar. Padahal air tangan kita bila bangkit tidur bukanlah nampak pun tercemar, tangan dia, kerana takut ada najis, jadi tak boleh masukkan dalam bekas. Ini menunjukkan air yang kurang daripada 2 kolah, walaupun hadis tak sebut pun 2 kolah, diandai lah, tak boleh bagi tercemar dengan benda yang sedikit. Dan kemudian hadis Nabi SAW kata, la yabullanna ahadukum fil ma'id da'im fayaghtasilu fih. Jangan seseorang kamu pergi kencing di tempat air yang tak bergerak kemudian pergi mandi dalam tu. Menunjukkan air Nabi takut tercemar. Dia andaikan air itu kurang pada 2 kolah. Ini ulasan-ulasan alasan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuma saya nak sebut apa pula alasan mazhab yang tak mau hadis ni. Bukan tak mau, tak pakai hujah hadis ni. Alasan apa? Alasan yang pertama, mereka kata, alasan saya bagi hak tak kuat tu, saya bagi hak kuat. Hadis ni iddirab. Iddirab ni dalam bahasa Arab maksudnya dia panggil satu bab dalam ilmu hadis, al-iddirab fil hadis. Iddirab ni maksud dia hadis ni bercanggah antara satu sama lain. Bukan bercanggah dengan hadis lain, dia tu sendiri bercanggah. Contoh saya nak bagi tuan-tuan faham dulu. Satu orang mai habang kat kita ni ada, aku pergi Perlis apa ni, tengok Masjid Alwi, depa lah ni runtuh lain lah, depa buat baru. Satu orang pula mai, ni aku pergi Masjid Alwi, lah ni depa cat baru, masjid lama lah. Satu orang mai, aku pergi Masjid Alwi, depa cat putih lah.
Seorang pula habang, aku pergi depa cat hijau semua, depa ubah parti ke apa tau. Ya. Seorang mai lah dia berburuh biru pula. Kita dengar semua cerita yang sama, tempat yang sama, tetapi maklumat yang kita kata apa? Aku nak pegang yang mana pun tak tahu. Yang tu dia panggil iddirab. Nak bagi mudah faham lah. Iddirab maksudnya satu hadis tu dia bercanggah antara diri dia sendiri. Dalam hadis ni ada riwayat yang kata bila air itu 2 kolah. Ada riwayat kata 3. Ada yang kata 1. Jadi mereka kata tak boleh, dia bercanggah. Tetapi pihak yang pakai hadis ni dia jawab, kata dia semua riwayat yang selain daripada 2 kolah sanad tak kuat, tak boleh pakai. Hak sanad hak kuat ni, hak ni lah. Macam kita kata hak lain punya warna putih daripada cerita tu, semua jenis tak pi dengan orang. Hak betul kami ambil ni hak pi sendiri. Contoh macam tu lah, di sudut tu betul, cuma mereka kata riwayat ni mereka nak petikai lagi kerana riwayat ni sat kata Al-Walid bin Kathir. Contohnya dalam sanad tu dia mengambil daripada Muhammad bin Ja'far, dan sekali dia kata dia mengambil daripada Muhammad bin Ubad. Contohnya nak cerita iddirab ni kan. Tapi mereka jawab boleh ya, dia nak ambil dua-dua boleh. Dalam hadis ni sekejap dia kata hadis ni daripada Abdullah bin Umar, sedap dia kata daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Dua-dua tu anak Ibnu Umar. Orang yang jawab kata mungkin saja dia ambil daripada anak satu, dia ambil daripada anak dua-dua dengar daripada pak dia. Okey, tak apalah, kita anggaplah nak kata hadis ni dhaif di sudut tu tak kuat. Hadis ni terbukti bahawasanya secara perbandingan boleh disabitkan bahawasanya ia adalah hadis yang sahih. Cumanya hadis ni ada 2 makna. Makna inilah yang menjadi masalah pada para ulama. Makna yang zahir, apabila air 2 kolah dia tidak menanggung najis. Makna yang sebaliknya, iaitu mantuk dia panggil, yang tu yang dia sebut yang tu, tapi yang dia tak sebut, yang boleh kita faham apa dia, kalau dia kurang daripada 2 kolah dia menanggung najis. Hatu hak dia tak sebut. Makna ni lah yang menjadi masalah. Makna dia 2 kolah tu tak apa, tapi makna yang kata bila dia kurang pada 2 kolah, makna yang dia tak sebut tapi memang itulah maksudnya. Maksud ini akan bercanggah dengan hadis tadi ni yang kata air tidak akan menanggung najis. Ini yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Saya sebut Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia bahas hadis ni. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ada 2, satu Ibn Qayyim Al-Jauziyah, satu lagi Ibnul Jauzi. Ni 2 orang yang lain. Yang tuan-tuan duk baca buku Talbisul Iblis, tuan-tuan pergi beli di kedai, barangkali dia terjemah Melayu apa dah, Belitan Iblis. Setengah kawan yang terjemah tu dia tulis buku Belitan Iblis, Talbis Iblis, tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kawan yang terjemah tu pun keliru, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang tu Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni dia meninggal 590 lebih, 97 96 begitu. Dia ni nama dia Abdul Rahman Ibnu Jauzi, Abu Faraj Ibnu Abdul Rahman Ibnu Jauzi. Dia sebelum lagi daripada Ibnu Qayyim, sebelum daripada Ibnu Taimiyah lagi. Dia mazhab Hanbali juga, tapi dari segi pegangan dia Asy'ari. Dan dia banyak rad golongan sufi dalam bukunya, dan dia juga rad Al-Imam Al-Ghazali dengan tolakan yang agak keras.
ramai geng mazhab Asy'ari angkat Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, kerana Ibnu Jauzi ni takwil, dia tak macam dengan aliran Hanabilah yang dia apa tu tak mau takwil. Tengok Ibnu Jauzi, kita tak baguslah, tak apalah. Tapi kalau hampa baca Ibnu Jauzi betul-betul, hampa akan jumpa dia pukul geng sufi demam. Jangan baca sebahagian je buku dia. Sebab tu dalam dunia ni manalah ada satu ulama yang semua kita kata dia cakap mesti 100% betul. Cakap 100% betul ni siapa? Nabi je lah. Bukan ulama tu bohong, tapi Allah telah takdirkan selain daripada Nabi mesti ada betul, ada salah. Sebab itu bila orang mengaji sunnah, dia akan tahu, dia akan insaf. Hang syekh ke, hang mufti ke, apa ke, hang terdedah salah dengan betul. Bukan mesti semua hak saya habaq mesti jadi betul. Nabi ya saya. Kan? Jadi bila orang kata hang salah, kita akan balik semak, tak apa saya semak lah. Kata, hang nak kata aku salah, hang siapa? Hang tahu tak dia berlentik aku tak lentik hang? Boleh buat macam tu. Sebab itu maka hatta Nabi SAW apabila orang tanya, ya Rasulullah, manzilatun anzalakah Allah an harbul am harbul wal ra'yu wal khadi'a wa khida', wahai Rasulullah, ini adakah tempat ni dipilih oleh Allah ataupun ini merupakan peperangan, perancangan hanya pandangan dan tipu daya dalam peperangan? Walaupun riwayat itu ada perbincangannya. Nabi kata bal huwa ra'yu wal harb wal ra'yu, bahkan ini satu peperangan. Kalau begitu Rasulullah, kita pilih tempat lain. Ini cadangan sahabat dalam nak memilih kedudukan semasa peperangan Badar. Okey, tak apa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hak ni anak murid Ibn Taymiyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia bagi banyak 15 alasan untuk dia jawab nak kata hadis ni tak dipakai. Kita dengarlah apa hak dia kata. Kata dia, hadis ni hanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ni siapa dia? Abdullah Ibnu Umar. Tadi kita tak kenal sikit. Abdullah Ibnu Umar ialah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah Ibnu Umar ni antara sahabat yang Islam semasa kecil-kecil lagi di Mekah. Pak dia Islam tu, dia Islam, dia kecil-kecil lagi di Mekah, dan dia menyertai peperangan Khandaq. Masa perang lain dia mari kepada Nabi, dia jinjat-jinjat, dia nak masuk. Nabi kata pergi balik, hamba budak-budak ke? Nabi tak pergi perang, dia kecil ke? Sebab tu kadang-kadang dia tunjuk kononnya, saya tak tahulah di mana ISIS ke apa, latih budak-budak berperang. Nabi sebenarnya tak bagi. Ibnu Umar mari jumpa Nabi, Nabi tak bagi berperang. Orang dewasa je mari perang. Budak-budak balik. Depa tu matang dah. Depa kata kami jinjak kaki kami ni, nak pergi nampak tinggi sikit. Dia balik. Tak boleh. Sebab tu ini Islam yang perlu kita perkenalkan pada dunia ni. Itu saya kena bagi tahu. Kita perlu pada zaman ini pamerkan tentang Islam yang sebenar supaya dunia dapat faham Islam. Kadang-kadang orang tak faham. Kita bila tengok di Amerika sekarang ni, Donald Trump ke duk buat apa ni, pakatlah bising. Tapi bila kita tengok yang bela orang Islam, senator, mayor, datuk bandar, artis, penggiat seni, sanggup buat demonstrasi, pergi ke airport, alu-alukan, bawa kes ke mahkamah kerana menentang Trump ban orang Islam. Kalau orang Islam kena attack, berarti kami semua diserang. Betapa mereka bela, padahal mereka bukan orang Islam. Maksudnya kemanusiaan itu masih ada. Kita nak tanyalah, dalam dunia orang Islam, kalau orang bukan Islam kena, kita nak bela. Kalau kita kata biar ampi, dia bukan Islam. Sebab tu orang tahu, kerana ramai sebahagian daripada orang Islam ni, dia fikir keindahan Islam tu dengan potong tangan pencuri. Bagi makan orang dia tak bincang lagi. Nak kira nak pancung orang murtad,
Hak duk kata murtad pun dia juga kan, pantang korang keluar ni murtad, keluar parti murtad, tak sokong murtad, hak nak pancung murtad pun dia buat undang-undang. Bila kita memperkenalkan Islam dalam bentuk yang macam ni, jadi orang keliru. Sedangkan orang luar tu dia pada bela orang Islam. Sebab itu kita kena perkenalkan Islam sebagai satu agama yang membela hak, pentadbiran yang bagus, menghormati orang lain, menjaga alam sekitar, menjaga kemanusiaan. Baru orang akan rasa Masya Allah ni Islam. Time sekarang orang duk tomah Islam. Kalau kita duk angkat lagi isu-isu nak hukum orang ni, kita hanya akan membenarkan apa yang Trump kata. Pada masa ni Trump duk tuduh orang Islam ni kerja. Biar dia saja buat benda tu, Islam tak akan angkat benda-benda macam ni. Bukan kita nafikan hukuman tu pernah berlaku pada zaman Nabi, potong tangan, saya tak nafi. Tapi Nabi potong masa bila? Di mana? Nabi sendiri rumah macam mana yang Nabi jadi pemerintah nak potong tangan mencuri? Rumah ada latra mana? Nabi sendiri kata anak dia kalau mencuri pun potong. Hak sekarang macam mana? Kita nak kena tengok realiti tak sama. Takut akhirnya mamat curi motor dengan kereta je potong. Hak curi berjuta-juta tak kena potong. Sebab itu banyak benda lain patut kita tonjolkan. Sikap harmoni Islam. Orang Islam di Amerika, orang Islam di negara-negara lain, saya pergi, saya tengok antara benda, dan sebelum tu kita kenal mereka bersatu, mereka sentiasa terpaksa tunjukkan akhlak baik, bagaimana Islam yang baik, profesional, kerja yang baik, amanah dalam kerja. Ini yang mereka tunjuk supaya non-Muslim rasa Islam satu agama yang baik. Kadang-kadang kita duduk dalam masyarakat kita ni, kita tak kisah. Kita pergi sebahagian masjid, Allah minta maaf lah ni, yang duk tengok semua ni, masjid kita tak tahulah buang air besar ke mengamuk dalam tandas, pecah pintu, pecah apa, kunci patah, paip air pun patah. Dia mandi wajib ke dia nak berenang dalam tu pun kita tak tahu. Tandas masjid kotor. Macam mana kita nak habaq Islam, agama ni mengaji kitab taharah ni 2 bulan tak habis ni, tapi tengok tandas masjid orang Islam, macam mana orang nak respect dengan agama kita? Lepas tu kita semua ni kita tak bereskan, duk kira nak potong tangan orang. Agamakah ini? Sebab itu kita kata agama ada prioriti dia. Saya dah, bukan kisah tak alu-alukan orang-orang yang kadang-kadang nak buat penerangan hari tu, nak mereka perlih konon nak buat penerangan. Terang benda ni dulu. Islam perlukan yang lain untuk angkat agama ni. Taliban telah potong dah tangan pencuri, tak jadi apa pun dalam dunia ni. Pakistan telah potong dah, tapi rakyat Pakistan miskin macam tu juga, mundur macam tu juga, kotor macam tu juga, membunuh sama Islam macam tu juga. Kena faham agama ada prioritinya. Orang baru masuk Islam, takkan hari pertama duk suruh dia bersunat. Ajar dia agama dulu. Ulama khilaf tentang sunat ni, nanti kita bincang wajib kau ni. Tetapi kalau wajib pun takkan nak buat hari tu juga. Dengar-dengar kena sunat, tu dia takut. Mengacu Islam apa benda pasal mengucap sunat. Oi, kena potong bawah, saya kan tak mau keluar potong atas. Mana takut awak? Azan dulu.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibn Qayyim bahaskan tentang hadis ni. Kata Imam Ibn Qayyim, hadis ni tidak riwayatkan melainkan hanyalah daripada Ibnu Umar. Yang mengambil daripada Ibnu Umar ialah Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Yang ambil daripada dia anak dia Abdullah bin Umar, dan dalam sanad yang lain Ubaidillah bin Umar. Yang lain, sahabat lain tak pernah riwayatkan hadis ni. Kata Ibn Qayyim, mana Nafi'? Nafi' yang biasanya ambil daripada Ibnu Umar. Mana Salim maula Ibnu Umar? Mana Ayub As-Sakhtiyani? Mana Sa'id bin Jubair? Mana orang lain? Kenapa depa ni saja? Salah seorang daripada dua ni yang ambil hadis ni ataupun dua-dua ni menurut salah satu sanad, sama ada rawi keliru ataupun salah seorang daripada dua atau kedua-duanya sekali. Sedangkan mana ulama Madinah? Sedangkan kata Ibn Qayyim, hadis ni penting. Kalau benar hadis ni, kalau sahih Nabi sebut, hadis ni mesti penting. Sebab apa penting? Kata Ibn Qayyim, sebab zakat ni bukan semua orang kena wajib bayar. Tu pun kita kena tahu kadar gantang zakat, gantang Madinah tu, kadar-kadar zakat semua kita tahu. Itu pun bukan semua orang mampu bayar zakat. Wudu ni, nak ambil air semayang ni, air bersih ni, semua orang terlibat. Sepatutnya semua orang tahu tentang cerita dua kolah. Kemana ulama-ulama Madinah tak tahu? Sehingga Imam Malik kata dia tak tahu benda ni. Tak ada. Kalau benda ni penting, sepenting zakat itu, sepatutnya dia lebih penting daripada zakat. Mesti mazhab seperti Imam Malik, ahli-ahli Madinah tahu tentang dua kolah ni. Kenapa hanya satu riwayat yang datang daripada Ibnu Umar saja, sedangkan tidak tersebar melalui sanad-sanad yang lain, sedangkan hadis ini sangat penting? Maka sangkaan dia bukan Nabi yang kata, tapi Ibnu Umar yang ulas benda tentu, dan Abdullah ataupun Ubaidillah ni sangka benda ni daripada Nabi, lalu mereka angkat kepada Nabi. Yang ni dia panggil, kadang-kadang sahabat cakap satu benda, orang sangka dia ambil daripada Nabi, sebenarnya sahabat tak ambil Nabi, pendapat sahabat, lalu dia rafakkan hadis. Okey, ini satu alasan Ibn Qayyim dia nak tolak. Saya cerita tadi alasan yang terima, ni saya cerita alasan yang tolak. Yang kedua, qullah ni, dua qullah ni, qullah mana? Qullah mana? Jadi kebiasaan yang orang tahu ialah qilal hajar. Qilal hajar ni, qullah hajar ni yang di tempat di Yaman. Jadi dia ukuran dia itulah, kalau dua qullah tu lebih kurang 500 ratal Baghdadi, 500 kati Baghdad. Orang kita kira, ulama khilaf tentang qullah ni banyak dah. Lebih kurang kebanyakan kata 192 liter, ataupun sebahagian abah disebut 200 lebih liter. Jadi dekat 93 sebenarnya, 193 lebih kurang. Dan masalah dia kata, dia Ibn Qayyim kata, benda ni bukan sama qullah ni. Ada besar kecil. Al-Khattabi kata benda ni semua sama qullah. Tak benar, kata Ibn Qayyim. Hakikatnya tak sama. Sebab itu ada mazhab imam yang kata banyak ni, ada yang kata banyak ni. Kalau benda ni terlalu penting, semua orang guna, mesti semua orang tahu standard dia. Ini alasan golongan yang menolak hal ini. Kemudian qullah tu qullah mana? Mazhab Syafi'i kata qullah tadi ialah qilal hajar. Kata qilal hajar ni di segi hadis proof tak ada. Nabi sebut qullah ya.
Ada boleh jadi kalau Yaman ke, boleh jadi Hijaz ke, Nabi tak bagi tahu. Sedangkan orang guna merata. Yang Imam Syafi'i dalam riwayat dia kata qala Hajar ni riwayat yang sanad dia munqati', sanad dia terputus, dan ia sampai kepada Yahya bin Uqail, bukan kepada Nabi SAW. Mana mungkin kolah tu yang begitu penting yang orang nak ambil wuduk tu, tiba-tiba tak ada satu hadis sahih yang jelas daripada Nabi sukatan mana yang nak pakai, sehingga menyebabkan khilaf. Ini pun menunjukkan hadis ini tidak kuat untuk dipegang, kata Al-Imam Ibn Qayyim. Jadi atas alasan ni banyak lagi lah. Dia orang jawab pula, habis tu hadis yang Nabi larang masuk tangan tu, dia kata Nabi larang masuk tangan tu, Nabi tak kata najis. Sebab banyak sebab. Kemungkinan syaitan tidur dalam hidung kita pun Nabi suruh bangun tidur, masukkan air di dalam hidung, fa inna syaitan yabitu ala qaisumih. Nah, tidur dalam rongga kita. Nabi suruh basuh tu mungkin nak buang daripada syaitan. Banyak ilah yang lain. Jadi itu semua tak boleh jadi alasan. Dan Nabi kata jangan mandi. Dan Nabi SAW suruh tuang air di atas kencing. Badui kencing dalam masjid, ingat tak? Kan ada badui mari, dia kencing dalam masjid. Tapi tuan-tuan jangan buat kerja macam tu. Dia marilah masjid, dia kencing. Masjid tak ada lah kapet zaman tu. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tengok badui mari kencing dalam masjid. Jadi dia bangun, faqaman nas liyaqa'u alaih. Orang bangkit nak bernampak lah kencing dalam masjid. Nabi kata innakum tub'atsuna muyassirina wala mu'assirin. Kamu Tuhan hantar bagi jadi mudah lah, tak payah lagi jadi bayar. Nabi kata ambil air, hariqu ala bauli sajlan minal ma', tuang atas tempat kencing dia satu bekas daripada air. Nabi tak kata 2 gola, satu bekas daripada air, dia tuang satu bekas air. Maksud bila tuang bekas air yang atas turun ke bawah. Tak disebut mesti 2 gola. Maksudnya air apabila mengatasi benda tu kan. Badui itu kemudian dalam riwayat yang lain Baihaqi, dia mari, dia suka pada Nabi habang dia jangan duk kencing dalam masjid. Masjid ni orang untuk salat, untuk zikrullah. Dia kata Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, jangan rahmati aku dan Muhammad, kau jangan rahmati sesiapa melainkan kami berdua. Dia kata Badui kan. Dia kata ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kau jangan rahmati sesiapa melainkan kami dua saja. Nabi kata hajjarta wasi'ana, kau telah sempitkan benda yang luas. Tuhan punya rahmat luas, siapa nak rahmat kita 2 orang saja? Dan orang otak macam tu kan, kena layan juga kan Nabi SAW. Tapi Nabi layan lah pasal badui kan. Tapi yang tak badui kalau buat macam tu kena marah. Jadi jangan kita buat saya badui. Sebab tu Nabi, kalau yang tak badui itu Nabi marah. Sebab tu sahabat kata kami suka kalau ada orang badui yang mari orang Arab datang jumpa Nabi dan dia tanya soalan-soalan yang kadang-kadang simple lah, yang kami rasa tak kita tanya tak kenal lah. Kalau dia tanya, Nabi tak marah. Sebab Nabi jagalah kalau kita dah standard tinggi, jangan tanya soalan yang rendah kan. Dah main mengaji Bulughul Maram, tak usah tanyalah perukunan hak bawah ni, dia tinggi lah kan. Dah khilaf mazhab lah kita mengaji. Okey, ini adalah alasan yang mereka nyatakan menjawab bahawasanya hadis ni tidak diguna pakai di dalam hal ni. Bahkan hadis yang dipakai ialah bahawasanya air selagi mana tak berubah, tak usah kira lah 2 kolah tak 2 kolah, masih boleh pakai. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya saya kata macam Al-Imam Al-Ghazali sendiri, dia mazhab Syafi'i, dia kata dia suka mazhab Malik tu.
Dan rasanya walaupun mazhab Syafi'i ada juga hujah dia di sudut dua qaulah ni dengan hadis tadi yang dia sebut, dan jawapan orang yang jawab kat dia pun kuat juga. Dan pada umumnya yang lebih rasanya lebih kukuh, lebih rajih di sudut kita nak berdalil dan berhujah, wallahu taala alam, air selagi tak berubah walaupun kurang daripada dua qaulah dia tetap boleh dipakai. Kalau berubah tak usah kira lah berapa qaulah pun dia tak boleh, dia tidak boleh dipakai untuk berwuduk, untuk minum dan berwuduk. Tapi untuk benda lain bolehlah. Dia nak gunakan untuk pergi jurih pokok bunga ke apa, dia tak payah lalu tanya 2 qaulah ke tak ni. Tu jurih tak kepala dia lah pula. Dia kata aku pergi mengaji 2 qaulah ni. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Tuan-tuan faham tak mengaji ni? Faham lah. Pasal bukan main mengaji lah, kita mengaji faham lah. Soalan yang ni mungkin orang yang ni dia minggu lepas mungkin tak main. Kalau air itu berubah bau, warna dan rasa, tetapi perubahan itu bukan disebabkan kerana najis, tapi kerana bahan-bahan yang bukan najis, berubahlah jadi air kena kopi ya, kena air teh, boleh guna wuduk ataupun tak? Boleh ataupun tak? Boleh ke tak? Ada berapa mazhab lah ni? Saya dah sebut. Ingatlah, kan lupa mengaji ni. Yang pertama, pandangan kata ada 3 bahagian air. Ingat tak? Yang pertama air yang tahur, yang ni air yang dia suci dan menyucikan. Yang kedua dia kata air tahir, dia suci saja tapi dia tak menyucikan, iaitu air yang bercampur dengan benda-benda yang bersih, air kopi, air teh, air susu. Satu lagi air mutanajis, air yang najis. Ini adalah pendapat yang kebanyakan kita tahulah, tapi kita beritahu dalam mazhab Hanafi dia bagi 2 saja. Dan ini pendapat yang disokong oleh sebahagian muhaqqiqin termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, iaitu air 2 saja, tahur tahir sama, bersih dan membersihkan. Air yang bercampur dengan benda-benda yang bersih dikira bersih. Artinya kalau orang ambil wuduk air susu boleh tak? Dia kira boleh. Yang campur dengan najis tak boleh. 2 bahagian je. Alasan dia Maimunah dengan Nabi mandi daripada satu bahagian air, daripada bekas yang ada asarul ajin, bekas tepung. Dalam ayat tu Nabi mandi wajib dengan dia, boleh. Kemudian Nabi suruh orang mandikan jenazah tu campurkan air dengan daun bidara, waraqat sidr, kan, untuk ruqayyah. Jadi kalau campur dengan benda tu dah ubah sifat air, pasal Nabi benarkan campur. Jadi campur dengan bahan yang bersih tidak mengubah status air untuk suci lagi menyucikan. Ini pendapat. Tapi kalau ada orang kata bahagi 3, kita beritahu itu perbahasan yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Maliki dan juga dalam mazhab Hanbali. Tapi dalam hal ini sebenarnya dari segi pendalilan wallahu taala alam, ingat bahagi pada 2 saja. Pi rumah pipi tak ada air nak ambil wuduk, tengok-tengok ada air sirap merah ya, boleh dah ambil wuduk. Lebih banyak lagi kenduri kemarin ni. Boleh dah ambil wuduk? Untuk kaul itu maka boleh ambil wuduk. Tapi kalau ada orang kata tak boleh, kita tahulah dia pegang yang bahagian yang 3. Cuma dari segi dalil pembahagian yang 3 ni hujahnya tidak kuat, tidak kuat. Jadi soalan dia,
Kalau paip ayak kita dia bercampur dengan dengan apa, dengan ayak tanah ke apa yang bersih, adakah mengubah maksud ayak? Tidak mengubah air. Mohon nasihat tentang tanggapan pihak Aswaja. Benda apa Aswaja ni? Jika solat belakang Masjid Alwi tidak sah. Ini golongan pengkafir ni payah. Kita panggil mai dia lari. Ada seorang Ustaz X. Apa Ustaz X? Macam Malcolm X lah. Bagi ceramah katanya wajib qada solat yang tertinggal 10 tahun lepas. Mohon pencerahan. Saya dah jawab dulu kan. Tinggal siapa yang tinggal solat fardu wajib qada ataupun tidak, majoriti para ulama jumhur berpendapat wajib qada. Dengan termasuklah mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, maka berpendapat wajib qada. Ini pendapat mereka. Di kalangan para ulama ada yang berpendapat tidak wajib qada, seperti mana pendapat ni dipertahankan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak wajib qada atas alasan kata kerana qada ni dia mesti dia satu syariat. Macam qada puasa ada dalil, qada semayang ni dalil dia tak ada, melainkan orang kias andai disebut, bukan secara jelas. Yang Nabi suruh orang semayang tu kerana dia tertidur. Orang ni bukan tertidur, dia memang sengaja tinggal. Jadi jawapan pada orang yang sengaja tinggal ni, dia kena taubat. Kerana kalau dia semayang 10,000 kali pun tak sama dah dengan dia semayang zuhur waktu dia tu. Kerana inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kerana semayang tu ialah di atas orang mukminin ialah ketetapan yang telah mengikut waktunya. Ini pendapat dia, berbeza dengan pendapat jumhur. Kalau orang mari masuk Islam, orang baru bertobat, orang masuk Islam tak timbul masalah, orang bertobat, kita suruh dia sembahyang fardu. Kalau dia kata ihtiyat, dia nak sembahyang qada, dia boleh sembahyang qada. Dia boleh sembahyang qada. Tetapi kalau dia tak sembahyang kerana dia bertaubat dengan Allah dengan sebenar taubat, terutama orang masuk umur 70 tahun baru taubat umpamanya. Jadi dia qada kalau dia mau qada. Dan kalau dia mengikut pendapat Syekhul Islam juga adalah satu pendapat yang mempunyai alasan-alasan dan hujah-hujah yang tersendiri di dalam hal ini, dalam hal ini. Jadi benda ni khilaf di kalangan para ulama. Walaupun ada benda macam saya sebut, muzik haram di segi empat-empat mazhab, tapi orang dengar tu tak ikut mazhab kan. Macam ada juga benda yang berbeza, orang berbeza dengan mazhab umpamanya. Bukanlah kata mesti berbeza mazhab, walaupun secara umumnya yang terbaik ialah, ataupun secara umumnya kalau kita tak tahu dalil, tak study apa, bersama dengan jumhur lebih baik. Kerana biasanya jumhur bila ramai, hujah-hujah mereka lebih kukuh, lebih kukuh dalam hal itu. Namun hal ini ialah khilaf dalam hal ini. Kadang-kadang orang tu mari, dia yang berlebihan pula setengah kata lagi tak qada sampai habis, semayang sunat apa pun tak boleh buat. Kita main tengok hantar semayang tarawih ya, aku qada banyak lagi daripada kalau semayang tarawih berdosa pula. Sakan. Bolehkah celup tangan ke dalam cebok untuk berwuduk sedangkan air paip dan air kolah ada? Apa maksud dia? Dia kalau dia celup tangan dalam cebok, cebok tu tak mengubah waktu sifat air, dia boleh berwuduk lah. Soalah yang paip dan air kolah ada tu tak apalah.
Dia nak ambil yang tu pun boleh, dia nak ambil yang ni pun boleh. Bukan kerana ada yang sana sini tak boleh ambil. Imam masjid kata kanak-kanak memutuskan sah orang dewasa. Ini ialah pendapat yang tak kukuh. Sedangkan banyak alasan halnya. Hadis yang mana Nabi suruh pisahkan sah kanak-kanak daripada orang tua ialah hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hal ni. Jika Nabi ada hadis yang menyuruh orang yang lebih tahu duduk di belakang saf daripada riwayat Muslim, itu untuk menggantikan imam, betul. Namun kalau budak-budak dah ada saf yang pertama, dia mai dulu, kita orang tua mai kemudian, kita duduk belakang lah, kita tak boleh ambil dia. Ni budak-budak duduk belakang, aku duduk depan. Itu gangster kampung dusun. Orang dah masuk saf, yang kita pula pergi ambil tempat budak-budak tu mai awal. Ini tidak hormat hak orang. Orang mai dulu, kita dah mai kemudian. Kononnya budak-budak terputus saf. Apa maksud terputus saf? Dia kata kerana budak-budak tak bersunat lagi. Ini pun kita kena tahu. Orang pada zaman Nabi masuk Islam, sebahagian mereka ada yang terus solat kan. Kemudian walaupun orang kata orang Arab ni dah bersunat, itu juga satu perbahasan yang mempunyai fihi nazar. Tetapi yang pentingnya ialah kenapa? Kerana takut tak bersunat tu ada najis. Najis di mana? Najis di bawah kulit tu. Kalau najis di bawah kulit dia nak kira, kulit pakcik pun nak kena kira juga. Pakcik bawah kulit ada apa? Benda yang kita tak nampak zahir, mana tahu budak-budak sekali dia kata dia pergi buang air kecil, dia tak basuh ke, yang kita tak tahu tak boleh hukum najis. Bawah kulit kalau nak kira, kulit pakcik pun macam-macam lah bawah tu ada. Ini semua kaul yang tidak kukuh, yang akhirnya budak-budak lari daripada masjid. Setengah tu buat pula sah kanak-kanak, pisah dua baris dua orang tua-tua. Ini tak betul. Adakah ada hadis kena berdahem 3 kali sebelum buat air kecil? Tidak ada hadis dalam hal ni. Ada qaul para fuqaha sebut dalam hal ni, tapi dari segi hadis tidak ada. Kerana sebahagian orang dia was-was. Dia was-was. Dia was-was. Sehingga dalam Musnad Ahmad disebut bahawasanya dia renjiskan air di kain dia supaya nak mengelakkan was-was. Wah ni dia memang untuk kita. Air ni ayam buat tau, air kencing buat tadi. Jadi kita was-was. Was-was itu daripada syaitan. Dia kata fatwa berkaitan selawat syifa tidak mengambil kira pandangan ulama muktabar. Boleh Datuk jelaskan siapakah ulama muktabar kenal? Dia yang kata ulama muktabar, dia tanya kita siapa yang ulama muktabar kenal. Dia lah kata, kita tak kata ada ulama muktabar. Semua ni kita jawab dah, takrib sunni dengan syi'i semua ni. Hadis berbekam ni pun kita dah jawab. Kita dah hadis berbekam lah ni orang duk buat banyak kali lah sebut ni. Orang duk duk buat perubatan sunnah ni, buka lah pusat bekam rata-rata. Tapi tak apalah, berbekam tu sendiri boleh dan bagus, wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi ni dia berbekam bila dia sakit, dia ada sudak, dia ada sakit, maka dia berbekam dalam hadis Bukhari. Tak pasal-pasal kita pergi bekam buat apa? Jom pergi berbekam sunnah. Pasal apa bekam? Saja bekam. Nabi tak pernah bekam saja-saja. Ada pasal baru dia berbekam. Jadi kena ada sebab. Pandangan bahawa solat Isya tamat di pertengahan malam, ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad.
dan disokong oleh beberapa ulama hadis. Dalam mazhab Syafi'i dia menyatakan bila masuk waktu yang berikutnya baru tamat waktu yang sebelum. Khilaf dalam hal ini. Panjangnya karangan ni. Tanya pendek-pendek dah. Apa hukum doa dipanjangkan umur? Nabi SAW dipanjangkan umur ni maksud dipanjangkan umur dalam keberkatan lah. Hakikatnya umur manusia ni, ajal ni Allah Ta'ala tetapkan. Cuma kita ni ulama bincang, ajal ni semua orang mesti mati, tapi Allah tak suruhlah kita kok mana pun kita mati nak pakai baju safety buat apa kan. Kita naik kapal terbang, dia kata pakai baju keselamatan. Kita kata pakai buat apa, kalau nak mati ya. Naik kereta pakai tali pinggang keledar, kok mana nak mati ya. Kita kata jangan langgar lampu merah, kalau nak mati dia mati juga. Ini tak boleh. Allah Subhanahu wa taala larang, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kepada kamu. Maksudnya ialah kita doakan supaya Allah Ta'ala memanjangkan umur di dalam keberkatan. Tapi Nabi SAW ajak nak panjangkan umur, salah satunya dengan kita menghubungkan silaturahim, buat baik pada orang. Ada sebahagian orang umur dia pendek tapi di dunia, tapi nama dia panjang disebut. Lianna dzikruka ba'da mautika umruka tsani. Kerana sebutanmu, kata Syauqi Dhaif, kata sebutan nama engkau selepas engkau tak mati tu, selepas kau mati ialah umur engkau yang kedua. Ada orang Imam Nawawi umur dia pendek kita baca sampai hari ni. Ibn Hajar Al-Asqalani dia panjang sebut umur dia, tapi kita hari ni sampai hari ni orang tak sebut dah. Ada orang mati-mati orang tak sebut dah. Kalau mati tak sebut pun okey juga, tapi kalau mati orang tak sebut jahat lagi kecil. Umar bin Abdul Aziz merintah 2 tahun lebih sikit sampai hari ini orang tak sebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Adl, Khalifah yang adil. Ada orang merintah lama orang tak sebut. Dan orang cemuih pun dah. Ni pengumuman. Kuliah khas untuk wanita akan diadakan pada setiap hari Rabu, minggu kedua dan keempat di samping kuliah hari Selasa yang sedia ada. Setiap hari Rabu, minggu kedua dan keempat. Kuliah akan diadakan pada ni mulai 8 hari bulan ni, lepas solat asar. Lepas solat asar, anjuran Jabatan Mufti dengan masjid. Ni Ustazah Faizah ni bagi. Tuan-tuan, orang wanita datanglah. Orang lelaki boleh mai? Bolehkah anak buat haji pada pak dia yang masih hidup? Dia ulama khilaf dalam hal ni. Yang pertama, sekiranya bapa dia itu tidak ada harapan lagi untuk buat haji, tak ada harapan, dia macam keadaan dia macam orang yang mati juga, maka dia boleh buat. Di atas hadis, haji an nafsik wa an syubramah, haji untuk dirimu dan untuk bapakmu syubramah. Nabi benarkan seorang tu dia haji untuk syubramah. Nabi kata siapa syubramah? Bapak dia. Nabi kata haji untuk kau dan haji untuk bapakmu syubramah.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.